ibadah kita itu menjadi ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu kita masuk pada malam ini masuk pada bab yang keempat, iaitu adab-adab mandi. Pada muka surat 28. Malam ni kita masuk tentang adab-adab mandi. Jadi dalam bab yang keempat ini, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan adab-adab ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan mandi. Yang dimasukkan di sini, mandi di sini, yang dimasukkan di sini ialah mandi wajib. Mandi wajib. Dan sekaligus nanti kita akan jelaskan juga perkara yang berkaitan dengan mandi sunat. Mandi sunat. Jadi mandi ini ada dua, mandi wajib, mandi yang wajib dan juga mandi yang sunat. Mandi yang sunat. Jadi apa yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali nanti kita ambil perhatian, ambil berat. Supaya mandi kita itu nanti, walaupun kita biasa dah mandi hari-hari, sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat, supaya nanti menjadi lebih sempurna, lebih sempurna. Baik, sebelum kita nak lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini, kita kena tahu dululah perkara-perkara yang menyebabkan seorang Islam itu mandi. Seorang Islam itu mandi, iaitu mandi wajib lah. Mandi wajib. Jadi ada enam perkara yang menjadi sebab kepada sebab mandi wajib. Sama ada yang melibatkan orang perempuan ataupun orang lelaki. Yang pertama adalah haid. Haid ni melibatkan orang perempuan sajalah. Orang lelaki tak ada haid. Orang perempuan saja. Bila kedatangan haid, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah nifas. Bila orang perempuan dia keluar darah nifas, itu kelahiran kan, keluar darah nifas, ni wajib mandi bagi orang perempuan. Dan juga yang ketiga adalah wiladah, disebabkan melahirkan anak, maka diwajibkan mandi. Jadi ketiga-tiga ni semuanya untuk orang perempuan. Kemudian yang keempat adalah berhubungan kelamin ataupun disebut jima'. Ini orang lelaki dan orang perempuan. Jadi dua-duanya kena mandi. Kemudian yang ketiga adalah Yang kelima adalah apabila keluarnya air mani. Sama ada orang perempuan ataupun orang lelaki, wajib mandi. Kemudian yang keenam adalah kematian. Bila mati kita dimandikan kan? Jenazah tu wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid. Itu tidak dimandikanlah. Jadi ada enam perkara ataupun 6 sebab yang menjadi sebab kepada mandi wajib. Baik, kata Imam Al-Ghazali, apabila engkau junub, jadi junub sama ada kerana bermimpi ataupun jima', yang disebutkan tadi jima'. Sama ada bermimpi ataupun jima'. Bila berjunub maknanya dia keluar air mani lah. Keluar air mani ketika mana dia bermimpi itu, ataupun dia berhubungan kelamin suami isteri, mana dia wajib mandi. Maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Bawa sebekas air ke bilik mandi ni untuk mandilah. Zaman dulu tidak ada saluran air pipe. Jadi kena bawa air ke bilik mandi. Ambil air di tempat lain, bawa ke bilik mandi untuk mandi. Dan sebelum kita nak jelaskan tu, kita dah sebutkan sebelum ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Anas ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sejak umur dia 10 tahun. Ibu dia hantar dia
berkhidmat dengan Nabi SAW, duduk di rumah Nabi SAW sejak umur dia 10 tahun sampailah Nabi SAW wafat. Jadi kata Sayyidina Anas yang menceritakan tentang air wuduk dan air mandi Nabi SAW, disebutkan dalam hadis kana Nabi SAW yatawaddau bil muddi. Nabi SAW tu berwuduk dengan satu mud air. Yang kita sebutkan dah sebelum ni, satu mud air tu, secupak air tu adalah berukuran 680 88 liter. Wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin, dan Nabi SAW mandi menggunakan air dengan satu sok. Satu sok tu satu gantang air. Satu gantang air bersama dengan empat cupak air. Maknanya 688 liter air tadi didarab dengan 4 lah. Ataupun ila khamsati amdadin, ataupun kadang-kadang Nabi mandi tu dengan secupak air, secupak segantang. Maknanya secupak segantang. Maknanya 5 cupak air lah. 5 cupak air. Itu jumlah air yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mandi. Itu mandi wajib atau mandi yang lain-lain lah. Kemudian bila sudah ada air, kita senanglah, kita ada air paip. Sudah ada air paip, tak perlu nak mengangkut air lagi. Dan mulakan dengan membasuh kedua-dua tanganmu 3 kali. Membasuh kedua-dua tanganmu dengan 3 kali, maknanya 3 kali basuhan. Mula-mula ambil air, basuh kedua-dua tangan ni dengan 3 kali basuhan. 3 kali basuhan. Kemudian dan tanggalkan segala kotoran dari badanmu, kemudian dalam kau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk sembahyang beserta segala dengan doa-doanya, dan kemudian kan membasuh kedua-dua kakimu supaya air tidak menjadi sia-sia. Tadi lupa nak jelaskan hukum mandi tadi. Selain daripada mandi wajib, selain daripada wajib hukumnya disebabkan 6 perkara tadi wajib mandi. Ada juga yang wajib mandi tu kalau seseorang tu dia bernazar. Dia bernazar. Bila dia bernazar wajib dia mandi. Itu hukum wajib mandi. Dan juga sunat mandi ni sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti, ada lebih kurang 17 ataupun 20 jenis mandi sunat. Itu sunat kita mandi. Termasuklah mandi sunat hari raya, mandi sunat kita nak solat hari Jumaat dan sebagainya. Itu mandi sunat. Kemudian harus. Mandi juga hukumnya adalah harus. Harus ni dengan tujuan untuk membersihkan badan. Itu haruslah. Contohlah kita rasa panas kan. Tadi dah mandi dah. Lepas tu dah oleh kerana rasa panas nak mandi lagi. Harus kita mandi. Kemudian makruh mandi. Makruh hukumnya mandi bagi orang yang berpuasa. Bagi orang puasa, dia makruh mandi. Maksudnya lepas daripada waktu zuhur. Itu makruh dia mandi. Kemudian haram. Haram mandi, ada juga haram hukum mandi. Kalau air yang digunakan untuk mandi tu air hasil curi. Curi air orang sebelah rumah. Rumah dia tak ada air, ataupun bil air dia tak bayar, kena potong. Dia curi air orang sebelah tanpa izin. Tanpa izin tu kira curilah. Kalau dia minta izin tak nama curilah. Jadi kalau dia curi, hukumnya haram. Jadi yang kita sebut mandi ni apa? Ni apa nama tertinggal tadi. Yang sebutkan mandi ni adalah mengalirkan air pada tubuh badan kita. Itu dinamakan mandi. Mengalirkan air pada seluruh tubuh badan kita. Itu dinamakan mandi. Tapi kalau curah air di tangan je, tak namakan mandi. Basuh tangan ke, ataupun curah air dekat kepala je, basuh kepala. Tapi kalau di seluruh tubuh badan, itu dinamakan mandi. Dalil Al-Quran tu disebutkan tentang mandi tu, disebut dalam surah Al-Maidah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kamu berjunub, maka hendaklah kamu mandi. Bersihkan tubuh badan tu supaya angkat junub tadi. Kan? Itu berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan mandi. Kemudian sebelum kita nak jelas
tentang apa tata cara mandi ni, kita jelaskan dulu tentang perkara 6 tadi. 6 perkara tadi. 6 perkara yang wajib kita mandi tu, yang pertama adalah jima'. Wajib mandi bagi orang yang berjima', maknanya dia bersama hubungan suami isteri, bagi orang yang berkahwin lah. Sama ada keluar air mani ataupun tidak keluar air mani. Keluar air mani ataupun tidak keluar air mani. Dengan syarat dia bersamalah, berhubungan kelamin. Maksudnya bila alat kemaluan lelaki masuk dalam alat kemaluan perempuan, walaupun tidak keluar air mani, dia wajib mandi. Kemudian kalau seseorang dia tidur bermimpi, mimpi bersetubuh, tapi tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Nak tahu tidak keluar air bila dia terjaga daripada tidur, dia tahu tadi dia mimpi. Kemudian bila dia terjaga daripada tidur, dia tengok-tengok tak ada kesan apa-apa. Jadi tak wajib mandi. Tapi kalau dia mimpi, kemudian dia bangun-bangun tidur, dia tengok ada kesan air, maka dia wajib mandilah. Kemudian wajib juga mandi. Ini masalah fiqh kena sebutlah. Wajib juga mandi apabila pasangan suami isteri bila bersama, dia menggunakan alat untuk mencegah kehamilan. Itu tuan-tuan tahu sendirilah. Dia balut apa-apa ke sesuatu di kemaluan dia, kemudian dia bersama suami isteri, itu juga wajib mandi. Wajib mandi. Itu wajib mandi. Jangan ingat bila nanti dah bersama suami isteri, walaupun tak keluar air, tak wajib mandi. Wajib mandi apabila sudah bersama suami isteri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keluar air mani lah. Keluar air mani itu memang wajib mandilah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada ketika mana dia memimpi, mimpi bersetubuh, ataupun dalam keadaan dia tidak tidur, dalam keadaan dia jaga. Dia naik syahwat, keluar air mani, maka dia wajib mandi. Nanti kita jelaskan perbezaan air itulah. Air mani mana, air mazi mana, air wadi macam mana. Ketika mana dia naik syahwat, dia keluar air mani, maka dia wajib mandilah. Kemudian masalah kalau seseorang dia tidur, misalnya dia tidur, kemudian dia bangun daripada tidur, kan, dia tengok dekat kain selimut dia ataupun kain yang dia pakai tu ada air. Ada air. Yang mana air tersebut tidak mungkinlah air orang lain, sebab dia tidur seorang je. Tak mungkin air orang lain. Lainlah kalau ada kawan dia ke tidur sebelah, mungkin air kawan dia ke dan sebagainya. Kan? Jadi wajib dia mandilah. Wajib dia mandi. Tapi kalau dia tidur dengan orang lain, ada kawan dia tidur sebelah apa semua, dia bangun-bangun tengok dekat kain selimut tu ada air. Dia pun tak tahu air dia ke air kawan dia. Tak tahu. Nak tanya malu. Malu kan? Jadi apa dia kena buat? Dia sunat mandi. Sunat mandi tadi itulah. Sunat mandi wajib. Dia mandi wajib juga, tapi hukumnya sunat. Pasal dia tak yakin tu air dia ke ataupun air siapa. Cuma dia ambil langkah berhati-hatilah. Kod itu adalah air daripada dia. Tapi kalau dia yakin, wajib mandilah. Kemudian masalah orang perempuan. Isteri lah, masalah isteri. Masalah isteri, ketika mana dia bersama dengan suami dia, dia tidak ada syahwat lah. Dia tidak naik syahwat. Suami lah naik syahwat. Suami bersama dengan isteri. Lepas dah selesai, dua-duanya wajib mandi. Kemudian katakan lepas dia mandi tu, keluar lagi daripada kemaluan isteri ni air. Isteri tak perlu ulang lagi mandi wajib tu, sebab air tu ada kemungkinan adalah air daripada suami dia. Air daripada suami dia. Ini masalah yang boleh berlaku. Kemudian masalah lain, kalau seseorang yang selalu keluar cecair daripada kemaluan dia, dan dia tak pasti air tu air apa.
Air tu air apa? Air mani ke, air mazi ke, air wadi ke, dia tak pasti. Sebab apa tak pasti ni? Pasal mungkin dia tak belajar, dia tak kenal mana satu air mani, mana satu air mazi, mana satu air wadi. Dia tak kenal. Bila tak kenal, macam mana dia nak buat? Dia ambil langkah berhati-hati, iaitu dia mandi. Dia mandi wajib jugalah untuk ambil langkah berhati-hati. Sebab dia tak tahu tu air apa. Boleh jadi air mani dan sebagainya. Jadi dia mandi juga. Maknanya mandi wajib lah. Macam mana kita syak lah. Syak waktu kita sembahyang, kita syak rakaat kita ni berapa dah kita dah buat. Misalnya sembahyang maghrib tadi, dah buat 3 ke masih 2? Dia buat 3 ke masih 2? Jadi langkah berhati-hatinya apa? Kita ambillah jumlah yang kurang. Kita ambillah jumlah yang kurang, kemudian kita tambah lagi satu rakaat untuk menjadi 3 rakaat. Jadi itu langkah berhati-hati. Langkah berhati-hati. Jadi samalah macam masalah ini. Baik, kita pergi kepada pula perbezaan 3 jenis air tadi. Air mani, air mazi dengan air wadi. Walaupun ada ustaz jelaskan juga kan. Tapi tak apa, kita ni untuk penambahan lah. Baik, air mani ni, maksud air mani ni adalah air yang terpancar, air terpancut. Dia sifat dia terkeluar tu adalah terpancar ataupun terpancut. Itu dinamakan air mani. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Tariq, khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Maknanya manusia dijadikan daripada air mani yang terpancar. Kita ni semua ni dijadikan daripada air mani yang terpancar. Jadi kita ni jangan siapa-siapalah, jangan bangga dirilah, jangan bongkak sebab kita ni datang daripada situ, daripada air mani yang terpancar. Air yang hina lah, air yang hina. Tapi air mani tu bukan najis. Air mani tu tidak najis. Kalau air mani tu najis, kita ni najis. Sebab tu Allah jadikan air mani tu tidak najis. Tapi hina tak? Hina. Tidak najis tapi hina. Jadi kita datang daripada situ. Bila kita datang daripada situ, kita jangan bongkak lah kita hidup di dunia ni. Pertama dia keluar secara terpancar. Kemudian bila dia terkeluar tu, dia rasa nikmat, rasa lazat. Tu sifat dia, sifat air mani. Kemudian bila dia terkeluar, kemaluan itu jadi lemah. Maluan tu jadi lemah. Yang tadi tu tengah kuat, kemudian jadilah lemah. Tu sifat dia. Sifat dia. Nak tahu tu air mani ke tidak? Maksudnya dia terpancar. Bila terpancar, keluar dengan rasa nikmat, kemudian lepas tu kemaluan tu jadi lemah. Lemah pasal apa? Sebab dia dah lepas kenikmatan tu, ya. Jadi lemah lah. Asalkan dia terpancar, walaupun terpancar tu sikit ke banyak ke, asalkan dia ada sifat terpancar, maka itulah ada air mani. Walaupun waktu terkeluar tu misalnya dia bercampur dengan darah ataupun apa-apalah, tapi dia sifat dia terpancar, maka itu juga adalah air mani. Kata itu dari sifat dia terpancar dan sebagainya. Kemudian daripada segi bau. Ni bau nak kena tahu juga. Bau dia tu dia macam bau tepung yang diuli. Tepung yang diuli bau tu kan, tepung gandum yang diuli tu, bau begitulah. Seakan-akan begitulah bau dia. Apabila dia basah, dia berbau, dia hanyir, bau hanyir gitulah. Kalau begitu juga dia bau seperti mana bau putih telur. Bau putih telur. Waktu putih telur tu kering lah. Tu kena tahulah. Kalau tak tahu macam mana nak beza ni air apa. Sebab dia datang daripada tempat yang sama. Tiga-tiga tu datang daripada tempat yang sama. Warna dia pun seakan-akan saja. Bila tak tahu sifat-sifat dia ni, tak tahu nak beza tu air apa. Kemudian katakanlah dia tak terpancar tadi, tapi dari segi bau, dari segi apa semua tu dia ada tadi, ciri-ciri tu ada. Maka itu juga adalah air mani. Jadi bila ada begini, sama ada bagi orang lelaki ataupun perempuan, maka wajib
wajib mandilah disebabkan keluar air mani. Maksudnya tak wajib semua sifat-sifat tu ada, tapi kalau ada 2 ataupun 3 daripada sifat-sifat tu, maka dikira sebagai air mani dan wajib mandi. Tapi kalau ketiga-tiga sifat tu tidak ada, maka sahlah itu bukan air mani, air lain, dan tidak wajib mandi. Dan kita kena ingat air mani ni adalah bersih, bukan najis. Maksudnya kalau kena dekat kain pun boleh bawa sembahyang pasal dia bersih. Cuma diri kita kena mandilah. Kalau kita tak mandi, bangun-bangun, katakanlah bangun memang keluar air mani, tu pergi sembahyang, tak boleh lah. Kena mandi dulu. Ambil wuduk pun tak sah pasal belum terangkat lagi. Belum mandi lagi. Dan pula kalau mani orang perempuan kadang-kadang ada beza juga. Dia ada beza segi warna. Kadang-kadang warna kekuning-kuningan sikit. Kadang-kadang berwarna putih, dan sebagainya lah. Itu bergantung pada diri masing-masing lah. Yang penting dia ada sifat-sifat yang disebutkan tadi, itu adalah air mani. Kemudian yang kedua adalah air mazi. Air mazi ni warna putih juga. Dia melekit juga, sama macam air mani tadi, melekit. Dia halus, nampak cerah gitu kan. Dia keluar pun ketika naik syahwat juga. Keluar pun ketika naik syahwat. Contoh dia suami isteri bergurau-gurau senda, keluar air. Naik syahwat, keluar air. Kalau tak naik syahwat, tak keluar air lah, kan? Tapi dia tak terpancar. Dia bukan sifat dia memancut. Dia beza di situ. Bezanya di situ. Dan kadang-kadang air mazi ni kita tak sedar. Kita tak sedar bila masa keluar. Tak tahu ada. Kalau air mani tadi rasa, sedar, dia keluar. Itu air mani. Air mazi ni kadang-kadang tak terasa. Tak terasa keluar. Kemudian mazi orang perempuan dengan orang lelaki adalah sama. Maksudnya syaratnya tadi ada naik syahwat. Cuma dia tidak memancar saja. Kemudian wajib mandi ke tidak bila keluar air mazi ni? Tak wajib mandi, tapi kena basuh lah, kena cuci lah. Kena basuh, kena cuci. Cuma tak wajib mandi. Dan dikatakan air mazi ni keluar bila syahwat tu masih syahwat yang rendah. Air mazi ni keluar tu disebabkan syahwat yang rendah. Air mani tadi keluar disebabkan syahwat yang memuncak, yang tinggi. Sebab tu dia keluar dengan sifat memancar ataupun memancut. Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam hadis, kuntu rajulan mazza'an faja'altu aghtasilu hatta tashaqqaqa zuhri fazakartu zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam aw dzukira lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al idza ra'aital madhiya faghsil zakaraka wa tawadda wudu'aka lis-salati fa idza fadhahatal ma'a faqtasil. Sayyidina Ali karamallahu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata aku ni adalah seorang lelaki yang sentiasa keluar mazi. Sentiasa keluar mazi. Dan aku sentiasa mandi. Bila keluar mazi tu dia mandi. Dalam musim sejuk pula, pada musim sejuk mandi, kan? Sehingga belakang dia ni jadi berpecah-pecah. Dalam musim sejuk mandi lagi, gitu. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan seperti itu, jangan buat seperti itu. Kalau kamu tengok yang keluar tu adalah air mazi, maknanya tak perlu mandi, sekadar basuh saja. Nabi kata basuh kemaluan saja, cukup. Tak perlu mandi. Kemudian berwuduk sebagaimana wuduk solat. Maksudnya kalau keluar air mazi itu sekadar basuh, cuci elok-elok, kemudian ambil wuduk sebagaimana wuduk solat. Kalau keluar air mani tadi, mandi bersih-bersih sebagaimana kaifat mandi wajib nanti kita sebutkan nanti. Kemudian ambil wuduk.
Dan kalau keluar air mani barulah mandi sebagaimana mandi wajib. Hadis ni disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian air yang ketiga adalah air wadi. Air wadi yang ketiga. Air wadi ni sifat dia keruh dan pekat. Dan hampir sama juga seperti mana air mani tadi. Dari segi kepekatan tu hampir sama. Cuma warna dia keruh sikit. Kadang-kadang tak ada warna pun. Tak ada warna tu maksudnya cerah gitulah. Maksudnya. Dan biasa air wadi ni dia keluar lepas kemih. Lepas kemih dia keluar sekali. Dan air wadi ni adalah air bila orang tu letih. Dia letih, dia keluar air wadi. Dan biasa dia keluar tu bersama dengan air kencing. Keluar bersama dengan air kencing. Jadi orang buat kerja berat ni biasanya dia keluar air wadi. Orang buat kerja-kerja berat, angkat-angkat berat apa semua ni biasanya keluar air wadi. Dan air wadi ni dia keluar bukan dengan syahwat, syahwat. Beza dengan air mani dan air mazi tadi keluar dengan syahwat. Keluar air wadi pun tak wajib mandi, Cuma kena basuh, kena bersihlah. Ini air wadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis, ammal wadiyu fa innahu yakunu ba'dal bauli fayughsalu zakaruhu wa yatawaddau wa la yuqtasalu. Hadis riwayat Imam Ibnu Munzir. Kata Sayyidatina Aisyah, air wadi ni adalah air yang keluar selepas daripada kemih, daripada kencing. Jadi macam mana nak buat? Basuh kemaluan tu dan ambil wuduk. Dan ambil wuduk. Dan tidak perlu mandi. Dan air wadi ni adalah najis. Air wadi ni adalah najis. Ni bezalah, beza air mani, air mazi dengan air wadi. Kemudian yang ketiga, diwajibkan mandi wajib ni bila keluar darah haid. Ni orang perempuan lah. Darah haid, tempoh darah haid ni ada paling kurang sehari semalam. Yang biasa tu 6 ataupun 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 15 malam. Kemudian seterusnya keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Darah nifas ni adalah keluar selepas melahirkan anak. Sama ada janin tu keluar dengan sempurna ataupun tidak, bila melahirkan, maka dia wajib mandi. Kemudian wiladah disebabkan disebabkan beranak lah. Sama ada beranak tu secara normal ataupun tak normal. Tak normal tu maksudnya buat pembedahan lah. Dia wajib mandi. Kemudian yang keenam adalah meninggal, kematian. Bila ada kematian wajib mandi kecuali orang yang mati syahid. Tak diwajibkan mandi. Ini adalah 6 perkara yang berkaitan dengan mandi wajib. Kemudian kita pergi pada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib menurut Imam Al-Ghazali di sini ada 3 perkara lah. Nanti disebut 3 perkara. Kata Imam Ghazali tadi, bila bawa air ke bilik mandi, mulakan dengan membasuh kedua-dua tanganmu 3 kali dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Maknanya basuh kedua-dua tangan 3 kali. Kemudian kalau di tubuh badan tu ada kotoran, tadilah keluar air mani, air mazi, air apa semua tu, air mani tadi ada kotoran, bersihkan kotoran daripada tubuh badan tu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti mana wuduk yang engkau buat untuk sembahyang, beserta dengan segala doa-doa dan adab-adab dia lah. Maksudnya tadi basuh kedua-dua tangan 3 kali, kemudian bersihkan kotoran yang berada di tubuh badan tu dengan air dan sebagainya, dengan sabun dan sebagainya. Kemudian ambil wuduk sebagaimana wuduk nak sembahyang. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Basuh kaki tu untuk anggota wuduk tu, basuh kaki kemudian kan bila selesai daripada mandi wajib, baru basuh bahagian kaki tu.
Kecuali kalau terbatal wuduk lah, terbatal tersentuh tempat-tempat yang terbatal, ambil wuduk semula lah. Apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Ini barulah niat untuk mandi wajib. Tadi bersihkan saja tubuh badan daripada kotoran. Sebab tu kalau orang mandi pakai apa nama tu? Shower kan. Kalau dia letak sabun, dia letak shampoo, dia apa semua, bila air turun, kalau dia niat mandi wajib tak sah. Pasal apa? Pasal dia mandi bukan dengan air mutlak, dia mandi dengan air yang dah bercampur. Air shampoo, sabun kan dah bercampur, dia tak jadi air mutlak. Mandi ni kena dengan air mutlak. Jadi kena hati-hati. Kena tengoklah waktu bila nak niatkan. Maksudnya basuh kedua tangan 3 kali, kemudian kita sabunlah badan kita, rambut apa semua, shampoo semua, bagi hilang kotoran, curah air dah hilang dah sabun apa semua kan, barulah curah air yang seterusnya tu, barulah niat untuk niat mandi wajib. Maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Tuang ke atas kepala 3 kali, dan engkau berniat, ketika ni berniat mengangkat ataupun menghilangkan hadas junub. Barulah berniat. Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan, daripada kepala 3 kali, dan niat apa semua, badan pula sebelah kanan 3 kali, curah air 3 kali. Kemudian sebelah kiri pula lagi 3 kali. Dan gosoklah bahagian depan badan lah, gosok. Dah air dah dicurahkan tadi, gosok apa semua. Dan belakang daripada badanmu, begitu juga bahagian belakang gosok kan, supaya air itu sampai. Dan selati rambut di kepala dan juga janggutmu. Jadi di kepala, di janggut ni diselat-selatkan supaya air itu sampai. Dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu. Mana tempat yang berlipat? Ketiak, celah kangkang apa semua tu, telinga, bahagian-bahagian telinga yang apa semua tu, sampaikan air. Baik yang nipis dan ke tempat tumbuh rambut, baik yang nipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk tadi. Ingat, bila dah berwuduk tadi, kita akhirkan basuhan kaki, masa tu jangan sentuh kemaluan. Kalau sentuh batal wuduk, kena ambil semula. Kalau tak sentuh tak batal wuduk. Nanti bila habis mandi wajib tadi, basuh basuhan kaki untuk anggota wuduk yang terakhir kan. Tapi kalau tersentuh kemaluan, ambil wuduk semula. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Begitulah tiap-tiap kali kalau tersentuh, terbatal wuduk, maknanya ulang ambil wuduk lagi sekali. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah, pertama niat. Niat tu yang penting. Innamal a'malu bin niat. Kalau tak niat, tak sah lah mandi wajib tu. Mandi bersih macam mana wangi pun tak niat, tak dikira mandi wajib. Tu kena niat. Niat tu penting. Niat tu mana? Niat tu dalam hati lah. Niat tu dalam hati. Dan menghilangkan najis daripada badan jika ada. Yang kedua, rukun yang kedua adalah hilangkan najis di badan kalau ada. Kalau tak ada pun, kita ambil langkah berhati-hati. Kot-kot ada najis ataupun kotoran yang kita tak nampak. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Yang tadi tu, curah air daripada kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian diratakan air ke seluruh tubuh badan pada kawasan-kawasan yang berlipat dan sebagainya. Jadi mudah aja mandi wajib ni, tak susah. Tak susah nak mandi wajib. Rukunnya pun pendek je, rukun ada 3 je. Niat, hilangkan kotoran, kemudian ratakan air ke seluruh anggota tubuh badan. Dan perkara yang wajib di dalam wuduk itu ialah 6 rukun wuduk itulah. Niat, membasuh muka sekali, membasuh kedua-dua tangan sampai ke 2 siku juga sekali, menyapu bahagian air daripada kepala sekali, membasuh kedua-dua kaki sampai ke buku ladi sekali. Kemudian yang kena adalah tertib. Ini tak termasuk perkara-perkara yang sunat lah. Tak termasuk perkara-perkara yang sunat. Jadi detailnya nanti kita akan sebutkanlah nantilah pada pengajian yang akan datang. Walaupun pada bab wuduk sebelum ni kita sebut sekali lalu saja, yang ini kita akan sebut detail perkara-perkara yang wajib ketika ambil wuduk dan juga perkara-perkara yang sunat ketika mana ambil wuduk. Jadi bab mandi ni tak banyak. Kemudian kita masuk nanti jenis-jenis mandi sunat. Jenis-jenis mandi sunat.
Nak kena ambil tahu jugalah perkara yang berkaitan dengan mandi sunat dan sebagainya. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Ada salah silap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita untuk kita meluruskan amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang kita telah biasa buat. Bila kita belajar ni adalah perkara mungkin yang kita terlepas pandang. Jadi kita perbaiki lagi daripada masa ke semasa supaya amalan kita, ibadah kita itu menjadi sempurnalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya penting untuk ada ilmu dan juga beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.